Sayang, kita combinekan nama kita demi kasih sayang kita. Okey. Nama abang Yahya, nama sayang Mahani, nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun tu, bukan nama Melayu. Maznah Daud Mazda, jangan. Jangan. Kita bagi nama yang ada makna. Terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Bersama-sama kita buka puasa, kita maghrib, kita isyak dan kita tarawih sama-sama. Dan sekarang tiba masanya untuk kita berkongsi ilmu bersama dengan Ustaz Samsul Debat. Dengan ceramah Ustaz pada malam ini yang bertajuk topiknya keluarga, Ustaz ya? Boleh lah. Suami isteri atau keluarga? Keluarga lah. Keluarga lah. Yang akan lebih menitik beratkan kepada isteri. Okey. Jadi kita serahkan mikrofon kepada semua. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada saudara Kamal Adli selaku pemudah acara program pada malam ini. Memang sukar nak jumpa pemudah acara seperti beliau, yang mana beliau telah tapau semua peranan pihak penganjur pada malam ini. Dia yang nyusun, dia yang nyanyi, dia yang nasib baik bukan dia potong kek, dia tolong suap semua kan. Tapi terbaiklah ya. Bertuahlah ahli keluarga ni ada orang macam dia ni. Kan? Dan alhamdulillah dengan limpah dan izin dapat kita bersama malam ini. Sebenarnya dalam hidup kita ni 3 perkara je. Kalau kita mati besok lah, ada 3 benda je Allah Ta'ala akan tanya. Allah Ta'ala tak tanya banyak benda lah, 3 benda je sebenarnya. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat tu pula terpecah kepada 4. Pertama, Allah akan tanya nikmat umur. Umur kita dulu kita habiskan macam mana. Yang kedua, tanya nikmat muda. Masa muda dulu kita buat apa. Jangan cakap, muda lagi. Tak pun Tuhan akan tanya. Bila dah balik tu Tuhan tanya. Kau puasa tak? Kau semayang tak? Kan? Lepas tu kau jaga tak hubungan kau dengan orang lain? Kan? Terutamanya bahasa muda-muda ni kan yang couple-couple ni lah kan? Kan elok macam tu. Dah nikah, dah kahwin. Depan orang cium bini tu. Macam tu kan. Tak ada masalah sebab lesen besar. Macam tu lah. Begitu juga Allah Ta'ala akan tanya nikmat harta. Dari mana kita dapat duit kita. Dari mana dapat harta benda kita. Dan ke mana kita belanjakan harta kita. Jadi jangan cakap, duit aku sekali aku lah. Tak, Tuhan akan tanya. Kan? Tuhan akan tanya ke mana kita belanjakan. Dan yang keempat, Tuhan akan tanya nikmat ilmu. Dulu, bila dapat ilmu, contohnya pada malam yang dekat tiara apa? Tiara skip. Tiara skip. Skip lah. Kan? Dia tanya, masa tu ada majlis ilmu. Ada? Dia kata. Bila dia dapat ilmu tu, amal kan tak? Sebar panjang ke tak? Pun Tuhan akan tanya. Kan? Jadi, itu termasuklah ilmu malam ni kita share tentang ilmu kekeluargaan. Bukanlah pandai sangat, tapi saling ingat mengingatkan. Dan begitu juga kedua, Tuhan akan tanya tentang amanah. Amanah ni, daripada sebesar-besar amanah sampailah sekecil-kecil amanah. Maknanya amanah ni bukan hanya pada orang yang ada jawatan besar-besar macam menteri kepada menteri, tak. Termasuklah jawatan CEO rumah tangga. Pun akan kena tanya. Kan? Dan begitu juga jawatan penceramah pun kena tanya.
Kau ceramah tak? Bukan senang ya Allah ceramah pada malam tu dengan tahap orang mengunyah depan kita. Ya Allah. Susah. 5 saat. 1, 2, 3, 4. 5 saat dia nak tekan speaker tu sebab belakang tak dengar saya. Oh no, jangan. Okey. Tak dengar. Belum lagi. Mana 10 lah. 10 sini. 10. Siapa sedang menonton YouTube Ustaz sekarang ni? Kita sekarang berada di Tiara Rasa. Saya gembira dapat jumpa dengan Ustaz. Ya, YouTube Ustaz, follow, subscribe YouTube Ustaz. Sekarang. Subscribe sekarang. Cubaan. Okey, yang belakang dengar lah. Kejap. Tadi tak dengar Okey. Bismillahirrahmanirrahim, balik semula. Tak payah sambung kita tadi Okey, tu nak confirm kan tu kan. Jadi Tuhan akan tanya tentang amanah. Dan amanah dari segi dah tak bunyi pula. Dia mikrofon ni kalau yang liar ni memang macam ni. Yang tak ada tali ni. Mikrofon tak ada tali macam tu lah. Okey. Jadi Tuhan akan tanya tentang amanah kita pada sebesar jawatan, termasuklah jawatan CEO rumah tangga. Kan? Macam mana cara kita mentadbir keluarga kita? Macam mana cara kita mendidik isteri kita? Tu sebab kita kena faham kalau suami tu memberi nafkah kepada isterinya ni, dia bukan hanya bila sebut zahir dan batin kan, yang batin tu, yang zahir faham makanan, pakaian, tempat tinggal, tapi yang batin itu tidak hanya yang gitu-gitu. Tak semestinya yang atas katil tu, tapi termasuk juga didikan agama. Adik-adik tanya atas katil tu apa? Alah main ni lah, urut-urut picit-picit tu. Picit-picit kepala, pening kan macam tu. Jadi puas juga nak cover ni, dia banyak lapisan umur ni kan. Dan begitu juga kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz macam mana Ustaz kalau seorang perempuan tu kan, dia diberikan amanah oleh suami dia, duit gaji semua bagi kat isteri dia. Semua duit gaji suami tu bagi kat isteri dia. Isteri akan uruskan. Jadi adalah hasutan-hasutan daripada kawan-kawan. Apalah yang kau bodoh sangat bagi bini kau pegang duit? Kenapa kau tak pegang sendiri? Apa nak jadi dengan kau ni? Macam tu. Jadi macam mana tu? Apa pandangan orang perempuan kalau orang perempuan pegang duit suami semua? Apa pandangan orang perempuan? Bagus. Terbaik. Tak ada yang cakap. Tak ada yang jawab. Terserahlah pada suami saya. Saya reda je apa yang suami saya putuskan. Semua bagus, elok tu. Tu yang terbaik. Kan? Tapi sebenarnya kita kena faham. Kita tak boleh nak cakap orang lain tak patut bagi kat isteri dia sebab itu adalah keputusan bersama. Kadang-kadang suami tu cakap, yang tolong simpankan duit abang. Abang kalau pegang duit ni tak tahulah ke mana perginya. Abang lebih percaya, sayang tolong simpankan duit abang. Tapi orang perempuan kadang-kadang bila disimpan duit suaminya tu, dia pandai membuat perancangan kewangan melalui peruntukan yang ada. Itu pula tu. Yang itu yang orang lelaki risau tu. Tapi tak apa, setidak-tidaknya dia lebih baik. Kan? Dan terpulang, kita tak boleh cakap macam ni baik, macam ni baik. Setiap keluarga berbeza. Tu kena faham. Itu sebabnya saya selalu cakap, dalam rumah tangga ni 3 keadaan. Pertama, kalau nak selamat, bahagia, mesti ikut syariat. Tak ada cara lain. Yang kedua, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibandingkan dengan orang lain. Jangan banding. Cuba tengok isteri orang. Dia baru sampai dekat pintu tu, dia dah berlari peluk laki dia. Awak? Kayu, batu, dia kata. Kita kena ingat. Kan? Keadaan dia tak sama. Kita tak boleh mesti pukul rata. Kenapa awak tak jadi macam dia? Maka suami pun cakap, kenalah faham. Rumah jiran kita tu rumah bungalow, banglo. Rumah dia besar. Sampai kat depan tu bolehlah berlari. Rumah kita ni apartmen kecil, buka dah nampak muka kau. Masa bila nak berlari? Kan? Jadi aku nampak kau dah penuh dah. Contoh kan kadang-kadang kan. Macam mana? Iya kan? Jadi makna tak ada pasangan suka diri dibandingkan. Dan yang ketiganya, kena faham. Walaupun dah 3 tahun berkahwin, walaupun dah 5 tahun, walau dah 10 tahun, walaupun dah 20 tahun, proses mengenali itu berterusan.
Tu sebabnya kadang-kadang orang perempuan dah kahwin 10 tahun pun, 20 tahun lah. Aku tak faham betul dengan laki aku ni lah. Yang suami nak bincang dengan member. Pening aku bini aku. Tak apa dia nak pun aku tak tahu. Macam tu. Tu perbualan biasa. Dan yang ketiganya yang akan ditanya oleh Tuhan nanti, akhirat nanti, Tuhan akan tanya tentang silaturahim. Itu sebab saya puji, saya respect tabik spring atau kerana keluarga ni berkemampuan, berkeupayaan mengadakan majlis gathering seperti ini. Memang betul kita nak menyambut hari ulang tahun perkahwinan yang ketiga. Tapi itu semua syarat je. Syarat je. Tapi sebenarnya semua orang memang daripada 2 minggu lepas, 3 minggu lepas dah gila lah. Benda nak belungguk ramai-ramai nak duduk sini. Nak tunjuk jumpa dengan saudara mara. Itu sebenarnya. Kan? Walaupun Samsul debat tak rasa lagi nasi sampai sekarang ni. Saja ya. Takut kang rukuk keluar. Kan tadi kan tarawih dah diberikan amanah berhenti 9.30. Tarawih tadi witir ngam 9.30. Tepat spotlight. Panas tadi tu yang copek habis. Kipas tak ada. Mengendap lampu tu. Dahsyat betul. Terasa syuting pula kan. Tapi itu dia. Sebab saya nak beritahu dalam rumah tangga ni memang satu perkara seolah-olah kita mentadbir. Kena faham apa maksud institusi keluarga. Apa maksud institusi keluarga? Institusi itu maksudnya adalah struktur mekanisme bagi menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Macam rasa cakap dalam parlimen pula lah. Kan? Struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi. Maksud dia dalam keluarga semua orang kena function, baru nama dia institusi keluarga. Kalau suami dengan isteri buat kerja, isteri masak, isteri kemas rumah, tapi suami tengok Netflix. Dia buat tak tahu, dia koma kat rumah, koma sepanjang hari. Dia tak sadar, dia tak tahu dia berada di mana contohnya. Maka dalam keadaan itu, dia tu dianggap sebagai keluarga ni tadi tak jadi institusi keluarga, tapi disebut sebagai keluarga saja. Itu kena faham. Jadi adalah menjadi kewajipan kepada suami dan isteri saling bahagia membahagiakan. Ya? Tanya dalam ramai-ramai ni, bila dah jumpa saudara-saudara lupa nak tanya suami dia, abang dah makan ke belum? Abang dah rasa belum sate tu? Terbaik bang, terbaik. Lepas tu yang suami pun tanya, you ni sibuk sana kemari ni, you dah makan ke belum? Alah abang tanya, lah abang dah makan ke belum? Abang ni kalau tengok saya makan, abang okey. Abang tak makan pun tak apa saya. Cik ayat kan. Ni kita kena lakonkan baru dia faham. Macam tu. Ibarat drama pukul 7, drama pukul 10, macam tulah. Kan? Jadi kita kena layan suami, jangan biarkan. Kalau biarkan tu yang jadi suamiku seorang pendosa tu. Kan? Sayang tak dikenang. Tu kena faham tu. Jadi mana tak tengok tahu tajuk je, Masa bila nak tengok ceramah ya, kan? Tapi betul. Sebenarnya ini keadaan yang kita kena faham. Dalam rumah tangga, 5 kunci keluarga bahagia selalu saya share. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Dan yang kelimanya, kunci spare. Ini selalu saya share. Bila sebut kunci rumah, sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Alhamdulillah, keluarga ni dia mementingkan tadi pukul 6 dah baca Yasin. Alhamdulillah. Ramai yang tak tahu rahsia surah Yasin ni. Surah Yasin kalau siapa yang berajat, ada apa-apa hasrat, sampai dekat ayat Salamun qaulam mir rabbir rahim, ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali sambil dalam hati minta nak apa. Dia pun cari ayat apa tadi? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Dalam hati minta aja. Kemudian pada ayat iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun, dekat iza arada syai'an ayyakuna lahu, dekat hu tu merujuk kepada apa yang kita minta tadi. Tak payah ulang balik yang kita minta tadi. Kun fayakun. Kalau Allah Taala kata jadi, jadilah. Dan pada orang lelaki ada satu lagi ayat yang saya tak boleh share secara umum. Kejap lagi
Saya beritahu Kamal. Ayat yang mana, kita baca ayat tu, pandang isteri kita, insya-Allah dia akan dengar cakap kita. Pandang dia, pandang mata dia, baca ayat tu. Tapi kalau kita pandang isteri kita, kita baca dan isteri kita, apa? Kita pun terlupa, tak jadi. Dia tak jadi. Dia tak jadi. Dia bukan takut bini, tapi bini menakutkan. Sistem kekeluargaan macam sekarang kan, sahur bulan Ramadan, jangan tinggal sahur. Jangan, please. Keluarga ni, yang besar, keluarga bahagia ni, jangan tinggal sahur. Jangan tinggal sahur. Ada orang tu cakap, I memang sama ni, I puasa, I tak sahur, tapi I okey je. I okey tak sahur. Memang kau okey, tapi masalah bukan masalah kau okey tak okey, masalahnya Nabi suruh. Kena bangun sahur, kejut. Abang, sahur. Abang, kalau macam tu kaedah kejutannya, insya-Allah dua-dua tak sahur. Kau mengejut, kau mengajak ni, gitu kan. Budak-budak yang tak faham jangan tanya. Belum sampai masa. Kan? Bangunlah bang, sahur. Bila bangun sahur kadang-kadang, sebab kenapa? Sebab sahur ni banyak keberkatannya. Malahan dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang bangun sahur, Allah dan malaikat akan berselawat pada orang sahur. Apa maksud selawat ni? Mendoakan keselamatan dan kesejahteraan. Itu penting. Bangun sahur. Dan lagi banyak kita makan, lagi berkat tau. Sebab sahur ni, masalahnya sahur lah paling payah nak makan. Muka Kamal mu macam muka nak kena tinju bangun sahur. Betul lah Kisah. Awak cakap apa? Nak nasi. Cakap betul-betul. Contohlah. Sebab kalau kita bangun, jadi ikut syariat. Macam mana? Bangun, masuk bilik air, mandi dulu, segarkan badan, ambil wuduk dulu, solat sunat 2 rakaat. Lepas tu tengok kita punya lapar macam mana. Dia punya pergi masa tu lagi dahsyat daripada berbuka. Betul? Dan Nabi juga dalam satu hadis sebut, makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir buah kurma. Ada dalam hadis lain pula sebut. Jadi sebelum tidur standby buah tamar 3 biji, buah bantal. Letak air dekat tepi bantal. Jadi bila dah tak semua siapa kap, gigi palsu pula salah capai, ngap, berlekuk gusinya, luka. Dia makan buah tamar, ambil pahala sunnah tu. Paling tidak. Ya. Jadi ingat tu. Kita disunatkan melewatkan sahur. Tapi bukan pukul 7.30. Itu breakfast. Dan begitu juga kita amalkan dengan keluarga kita, mengaji bersama-sama. Ajak keluarga kita, orang kata bersolat bersama-sama. Kan? Jangan pula, abang kena jadi imam tau. Saya kawan abang sebab abang kena jadi imam saya. Abang tak pandai. Abang duduk belakang. Mini ni pakai telekung duduk depan apa hal? Dengar elok ni. Allahu Akbar. Suami dia contoh. Tak lama makin parah. Dah suaminya pakai telekung, bini pakai kopiah. Jangan. Jangan macam tu. Ya. Tak tahu, belajar. Pernah berlaku ya di Kuala Lumpur, sepasang suami isteri, kedua-duanya tak ada ilmu Al-Quran. Jadi apa dia buat? Dia hantar anak dia yang berumur 6-7 tahun masuk ke sekolah tahfiz, macam adik-adik belakang sana tu. Kemudian setiap minggu adik ni balik, mengajar kedua mak ayah dia mengaji, sambil menangis tau mengaji, sebab mereka malu dengan anak dia tu. Tapi memang tu tujuan dia hantar anak dia menangis-nangis. Dan Alhamdulillah, nak tunjukkan bila masing-masing nak belajar. Dan belajar mengaji ni kena sabar. Suami kena sabar dengan isteri, isteri kena sabar dengan suami. Sebab kalau tahap orang bangang mengaji ni, bangang betul-betul, bukan sikit. Baca bang, tiba-tiba dia tak nampak. Allazi bang, allazi allazina, abang mana panjang mana pendek, dia marah. Kadang susah. Dengan anak orang dia boleh hajar dengan sabar. Anak sendiri, isteri sendiri belum tentu dia sabar. Dengan bini orang kemain gentleman kali. Dengan isteri orang lah, ya dah makan. Dengan isteri, makanlah. Kau apa dah ni? Hanya tu.
Jangan macam tu. Standard dia tu kena tengok lah. Kan? Jadi ikut syariat. Tengok Nabi bagi isteri Nabi macam mana. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Orang lelaki kat sini balikkan buat. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni, tak tahulah jenis apa kan. Pipi merah, pipi biru, pipi belang-belang, tak kira lah. Kan? Panggil nama yang mesra. Isteri Nabi panggil apa? Ada apa ya Rasulullah? Kita panggil pangkat suami kita. Tapi kalau suami kerja kilang, janganlah kita panggil wahai operator pengeluaran. Janganlah macam tu, kurang asam kau. Maksudnya pangkat suami tu, ada apa wahai suamiku yang ku kasihi. Cuba macam tu. Buat macam tu. Kan? Cuba kita gunakan panggilan yang mesra. Macam tu. Guna ikut syariat. Kalau ada anak besok, bagi nama anak yang baik-baik. Ini pun nak pesan. Kadang-kadang bagi nama anak baik-baik, kita tengok dekat buku nama-nama baik dalam Islam. Hati-hati Sebab walaupun nama tu nama yang baik-baik, tapi kalau boleh tanyalah. Pejabat mufti ke, pejabat agama, ustaz-ustaz yang kita kenal, tanya, apa baik tak kalau saya bagi nama anak saya macam ni? Sebab apa? Kadang-kadang ada tu nama baik. Tapi rupanya zaman Nabi dulu ada sahabat yang nama yang sama tapi pemalas perangai dia. Ada juga. Ada tu pula nama tu baik, cantik, maknanya elok tapi rupanya nama dalam senarai anak-anak jin. Macam contoh adalah anak saya seorang. Saya tak nak sebut lah, nanti kan ada nama yang kena kan. Nama kau weh. Saya tak nak sebut, tak apalah. Saya tak nak sebut. Saya tak nak sebut. Ya. Lepas tu sayang, kita combinekan nama kita. Demi kasih sayang kita. Okey. Nama abang Yahya, nama sayang Mahani. Nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun tu, bukan nama Melayu. Maznah Daud Mazda, jangan. Kita bagi nama yang ada makna. Nama yang ada makna dalam Islam. Jadi ini banyaklah. Jadi sistem tu biar sistem Islam. Tadi datang alhamdulillah. Dia bukannya suka-suka. Kita datang, kita baca Yasin, kita sembahyang solat berjemaah. Jadi kita tak tinggalkan. Potong kek pun kita potong kek pulut kuning. Dia tak potong kek yang creamy tu. Dah hilang pula suara. Kau ni gamar betul. Cubaan. Tak ada, tak nyala. Tak nyala. Kamu jangan main gogo. Bateri kot. Tetap nyala dah ni. Bateri. Kamu tak nyala lah. Bateri. Jadi sambung. Jadi sampai mana tadi ya? Mazda tu yang dia ingat dia. Jadi dalam sistem tadi macam kita buat majlis tadi kan. Selain daripada kita buat, kita semayang apa semua nak mengingatkan kita jangan lupa. Kita bukan buat suka-suka saja, tapi kita buat diiringi dengan doa dan sebagainya. Bila nyanyi Allah selamatkan kamu. Budak tahfiz tadi tak tahu nak ikut nyanyi ke tidak ni. Kan? Kan hilang surah dia kan. Semua lah tu. Kan? Tapi tak apalah. Dalam kita buat ni, yang sebenar yang paling penting adalah doa ramai. Doa ramai, doa yang elok-elok. Dalam keluarga ni, pesanan saya, 3 penyakit package yang kita kena buang dalam keluarga. Penyakit package tu yang pertama, tamak. Dalam keluarga buang. Maknanya kita buang tamak ni, insya-Allah keluarga akan bahagia, sentosa, tak ada masalah. Kedua, buang perasaan sombong. Aku lagi bagus daripada mak saudara ni. Keluarga adik-beradik ni lagi baik ke daripada ni. Dan macam dah sampai mic tu. Jadi jangan. Yes. Alhamdulillah. Okey. Daripada Daud ni. Okey. Jadi makna kata buang penyakit package ni, buang tamak, buang sombong. Sombong ni adalah perasaan yang menyebabkan kadang-kadang family rasa tak selesa, pun kena buang. Sombong ni bukan perangai manusia sebenarnya. Dia originated from perangai
Tahu. Alhamdulillah. Perangai iblis yang tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Sampailah ke sudah. Dan kemudian ketika zaman Nabi Musa, iblis bagi tahu pada Nabi Musa, tolonglah cakap dengan Allah Ta'ala, kalau boleh diampunkan aku. Kemudian Nabi Musa pun mengadu pada Allah. Kata dia, okey, kemudian dah bila mengadu pada Allah, Allah bagi tahu syarat. Boleh, aku dah beritahu pada Allah dengan satu syarat, jom kita pergi kat kubur Nabi Adam, kita sujud kat sana. Masih lagi dia tak nak. Dia sombong. Dia tak boleh. Aku keturunan aku lain. Aku daripada api, daripada tanah. Pahal pula. Dia kata macam tu. Jadi jangan sombong. Dan yang ketiga, buang perasaan dengki. Dengki dalam keluarga paling bahaya sekali. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Dia teruk dalam Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Bayangkan Nabi kata, hasad mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Okey, menurut Tuan Guru Ustaz Syekh Abdul Kadir Al-Jufri, kita nak kenal, dia beritahu satu je. Tanda dengki dah ada dalam hati. Tanda dengki dah ada dalam hati adalah apabila ada saudara mara kita dapat sedikit kelebihan, kita tak rasa apa-apa, tu tanda dengki dah ada. Faham? Maknanya dia bukannya kita marah, pesalah tak, kita tak rasa apa-apa. Dengar Aunty Siti Hajar nak pergi Mekah tahun ni. Tahu. Macam tu lah. Tak rasa apa. Makna dengki dah ada. Tapi kalau dia mungkin halang jadi seorang pergi Mekah, itu confirm dah ada. Macam tu. Macam tu. Faham tak? Faham tak? Dia sepatutnya kena ada. Dengarnya Aunty Siti Hajar nak pergi Mekah. Ya ke? Ya Allah, nak jumpa dia lah, nak minta dia doa. Kita kena happy. Dengar Nelly dia dengan Hafiz nak buat sambutan ulang tahun ketiga. Sikit dia. Contoh. Siap jemput Samsul debat kau. Tak ada orang lain ke? Contoh. Jadi sepatut bila jumpa Nelly ni, dia nak buat ulang tahun. Ya ke? Ya Allah, dapat kita jumpa family kita kan, jomlah. Best kan, dia tak pernah lupa jemput kita. Ya Allah kan. Tiap-tiap tahun Samsul debat. Ya Allah. Mudah-mudahan. Contoh. Ni bagi hint, tak paksa. Contoh. Jadi macam itulah. Jadi makna kata tu bahaya. Dan ketiga perasaan sombong, tamak dan dengki ni nak settle, ada satu je vaksinnya. Vaksin ni bukan Pfizer, bukan Sinovac, bukannya AstraZeneca. Dia punya ubat vaksin dia satu je, iaitu SYUKUR, syukur settle. Syukur. Bang. Tengok dia celebrate, dia buat dekat janda baik, bang. Abang buat dekat tempat anak dara baik lagi bagus. Contoh, kau pilih janda baik, biarlah dia, rezeki dia. Nampak tak? Kita jangan kita nak berlumba-lumba dengan keluarga kita ni, sebab masing-masing ada rezeki masing-masing. Percaya tu. Kita happy tau. Happy dapat tengok dengan suasana yang macam ini, kan? Tengok, Tuhan takdirkan. Start je ceramah, hujan berhenti. Tengok. Ini satu perkara lah yang menyebabkan kena panggil tiap-tiap tahun ni. Contoh. Melampau betul. Tak, maksudnya nak buang ni memang syukur. Tu sebab Nabi sebut ni. Ni saya nak pesan kat keluarga. Sebab saya banyak melihat keluarga-keluarga yang besar dirosakkan sedikit demi sedikit disebabkan adanya perasaan-perasaan ni. Saya doakan keluarga ni dijauhkan daripada ni semua. Amin. Tu sebabnya kalau kita tengok, Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Nabi kata. Mana pernah cukup? Berapa ramai orang cakap, aku besok dah pencen, besok aku dapat duit KSP aku tak payah kerja, aku relax nak berehat dengan bini aku. Tak sampai 2 minggu, pegang senapang depan bank. Jadi jaga dah kan. Itu cakap nak bersara. Nak rehat. Tak, bukan sebab apa? Sebab tak cukup. Anak-anak lagi, mak nak duit sikit, ni nak kahwin pun nak minta dengan mak dia. Contohlah. Ni orang lain ni, bukan keluarga ni. Jadi makna kata, kita ni dalam hidup kita ni, kita kena belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tapi kita jangan mendidik ahli keluarga kita semuanya
anak, isteri, suami. Jangan didik mereka tentang kaya. Tapi didiklah mereka tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar. Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep betul boleh jadi skrip tu Kak Kam. Wow. Jangan lupa untuk drama terbaru. Betul. Hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. B dan D. Tengah-tengah antara B dan D itu adalah C. Kita ada choice. Nak pilih macam mana nak menjalani hidup kita. Jadi, cara yang terbaik, Nabi juga ajar. Nabi kata, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Puas hati. Jangan tengok orang lebih, alam, fahamlah. Itu sebab manusia tak boleh bersyukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang lagi susah pada kita. Dan ketiga, kadang-kadang kita terlupa sehingga cakap, apa yang aku ada hari ni adalah hasil usaha aku tau. Tak. Sebenarnya apa yang kita ada hari ni adalah dengan izin Allah. Ada orang berusaha lagi teruk pada kita, tapi Allah belum izinkan untuk dia. Itu sebenarnya. Sebab saya tengok dekat parking tadi, macam kereta tu. Salah satunya Azia SD. Ada kat belakang tu. Puas tadi mana nak parking supaya tak nampak sangat. Kereta tu ada dekat sini. Macam tu lah kan. Tapi itulah. Kita belajar bersyukur. Isteri kita walaupun mukanya tak adalah secantik orang lain. Suami pun tidak setampan Aaron Aziz dan pencamah ke siapa ke. Tak kisahlah kan. Syukur kerana bila tutup lampu sama. Kau tanyalah Nelly dia tu, yang kau cakap lawa-lawa tu. Tanya Hafiz tu. Tutup lampu menyala ke muka? Tak ada. Tutup kau lap. Gabur-gabur terasa. Okey lah. Apa benda lagi nak fikir? Kan? Macam tu je hidup kita ni. Jangan kita gamar minta-minta benda yang tak ada. Contoh kan. Tapi sebenarnya tu dia. Okey. Balik tadi. Kunci kebahagiaan tadi. Kunci kebahagiaan yang kedua adalah kunci pejabat. Cari rezeki yang halal. Tak payah tipu-tipu orang. Cari rezeki yang halal sebab kita nak kejar keberkatan. Tanda-tanda rezeki kita berkat. Pertama, kita akan tengok rezeki yang kita ada cukup. Itu berkat. Kedua, rumah tangga kita stabil. Bukan tak ada masalah langsung. Mesti ada masalah. Tiba-tiba bil lambat bayar. Tiba-tiba dapat notis. Yang ni nak kena kunci. Contohlah terlupalah nak bayar. Contoh. Rotek mati. Itu biasa. Tetapi bagaimana cara kita mengatasi masalah keluarga kita. Itu penting. Mana ada keluarga tak ada masalah. Semua ada masalah. Orang lelaki kadang-kadang dia memang macam itu. Dia gamar nantilah. I tahulah nak settle. Tapi tak settle. Yang orang perempuan pula kadang-kadang dia memang jenis dia akan cakap banyak. Kena faham dalam rumah tangga ni, suami isteri ni, peranan dalam rumah tangga jangan silap tau. Peranan orang lelaki dan wanita, isteri. Peranan isteri dua je. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Saya ulang balik. Peranan isteri, melahirkan anak, melayan suami, melahirkan anak. Dua tu je. Kemas rumah. Besarkan anak, suap anak makan, layan PDPR, sental bilik air, basuh kain, basuh pinggan, lipat kain. Semua kerja lelaki. Oh my. Ini point nak bawa balik ni. Betul. Sebenar-benarnya. Tetapi batang tetapi dia tak best tu. Tak, best lagi. Tetapi kebanyakan rumah tangga, orang perempuan willingly memangku tugas itu sebab nak bantu suami. Sebab suami takkan mampu buat semua ni. Jadi, orang perempuan sebenarnya dia tolong suami. Dan orang perempuan biasanya tak bagi pun suami lipat kain sebab format lipatan tak sama. Itu sebab orang lelaki kena puji orang perempuan. Makanan orang perempuan ni, telinga dia kena dengar pujian. Itu makanan orang perempuan. Ya Allah, cantiknya rumah kita. Kalau abang-abang tak dapat kemas macam ni.
Tahu tak apa. Orang perempuan dia dapat dengar tu dia okey lah. Kadang-kadang bila orang perempuan ni tak dengar, dia tanya lah. Orang tak perasan ke bilik air tu? Suami dah huru-hara dah. Dia renovate ke? Dia aku masuk tadi macam sama je. Dia tak perasan bini dia boleh lepas sental bilik air tu. Mak perasan tak bilik air tu? Itu kata tingkap. Astaghfirullahalazim. Air sental yang bersihkan lah. Tahu tak? Tengok. Dia mulalah emosi tu. So, orang lelaki, jangan banyak cerita. Oh yalah, silap abang. Terima kasih. Abang pun tak terbuat benda tu. Memang abang tak terbuat. Abang tahu semua selesa. Patutlah abang rasa tadi macam senang aja. Buruh gigi tak adalah macam itu kan. Buruh gigi dekat bawah jamban tu kat sini. Lepas tu ni kat sini. Semua teratur sayang. Puji dia balik. Mula tu laki kerja orang. Jangan abang kan macam tu. Iya. Betul. Ni kena faham. Kalau suami balik, almaklumlah balik penat kan. Nampak isteri tengah basuh pinggan. Cakap kena. Dah. Pergi masuk mandi. Tak apa, biar abang sambung. Seronok tak orang perempuan? Seronok tak? Walaupun itulah sekali dalam 365 hari, dia akan rasa benda tu sangat bermakna. Ataupun suami balik, sayang, ni ambil ni. Apa tu bang? Ni voucher ni pergi kat spa Muslimah, abang dah booking dah. Abang, habis anak abang jaga. Pergi sana. Nanti pedicure, manicure, massage semua. Cuci rambut semua. Tengok itulah masalahnya. Ni pahal ni tiba-tiba ni. La ilaha illallah. Abang ni menginsafi ceramah Samsul debat kat janda baik hari tu. Ya ke bang? Ya Allah bang. Betul ke ni? Anak-anak abang jaga, jangan risau. Pergi je. Susahkan abang. Tak susah pun. Abang bookingnya. Kau bayarlah sendiri. Wah, jam ni jantan. Kan? Tak adalah. Tapi betul. Bahagiakan isteri. Itu penting tu. Tu sebab orang perempuan ni dia kena cakap. Oh baguslah. Pandailah. Kesian isteri abang ni. Dia tengah lipat kain tu picit belakang ni. Macam jantan lah bersenawa. Mengenang abang kau pun penat juga abang ni macam tu kan. Dia nak pergi abang jangan abang don't abang kan mesra tu. Kadang-kadang ada tu siap marah. Abang jangan sentuh saya. Salah ke abang nak urut isteri abang? Saya bukan tak kenal abang. Urut 5 minit, lepas tu hasrat berubah. Itu masalah tu. Itu yang kadang-kadang isteri tak bagi tu. Kan? Yang tak faham, tak apa nak cakap dah. Jadi jam tu lah. Sebenarnya penting. Dekat rumah cari rezeki yang halal. Tadi tanda lagi. Tanda-tanda keberkatan. Rumah bahagia. Anak-anak jadi penyejuk mata. Anak-anak pandai. Bayangkanlah. Ambil 10 subjek dapat 12A. Gila betul. Pecahan tak wajar. Banyaknya kau dapat. Alhamdulillah. Rezeki dia tu kan. Kan anak-anak yang taat. Ibu nak apa? Ibu cakap je. Didik anak-anak kita. Satu lagi nak pesan. Tolong didik anak-anak kita yang kecil-kecil ni. Daripada kecil kan. Tolong didik dengan adab. Anak-anak kita. Susah dah nak jumpa. Budak-budak kan kecil dia jumpa. Pakcik sihat ke? Pakcik dah makan ubat ke? Belum. Allah. Ada lagi tak budak macam tu? Ada lagi tak? Pakcik sihat ke? Pakcik nak macam tak sihat je. Itu dah orang tua dah tu. Tak ada okey budak. Budak-budak kecil. Ada. Kan? Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Kan? Jadi makna kata kita cari terapkan nilai adab. Salam jumpa orang tua, salam cium tangan. Lepas tu makna di jalan depan tu menunduk. Itu semua adab. Sebenarnya pernah dulu sepupu kepada Nabi namanya Abdullah Ibn Abbas. Ibn Abbas ni, Imam Ibn Abbas ni dia nampak guru dia nak naik kenderaan. Dia nampak guru nak naik kenderaan, dia carikan kenderaan unta tu. Bila guru tu naik, dia tak naik kenderaan. Dia jalan kaki mengiringi guru tu. Guru-guru ni terdiri pada sahabat-sahabat Nabi. Jadi ketika dia escort tu ikut kan, kenapa lah engkau jalan kaki, kenapa kau tak naik sekali? Beginilah kami diajar tentang adab menghormati guru kami.
Kemudian bila turunnya daripada kenderaan, guru ni ambil tangan Imam Ibn Abbas, dia salam cium tangan dia. Makna zaman Nabi, zaman sahabat dah buat. Salam cium tangan. Kenapa engkau salam cium tangan aku? Beginilah kami diajar adab menghormati salah silah keturunan Nabi. Sebab Imam Ibn Abbas ni sepupu pada Nabi. Cuma bila dia jadi sepupu, dia sepupu dengan tahap Rasulullah dah tua. Ketika itu umur Imam Ibn Abbas ni baru 13 tahun ketika Nabi meninggal, wafat. Dan pada ketika itulah dia berazam untuk belajar ilmu Rasulullah ni dengan semua sahabat-sahabat yang dianggapnya sebagai guru. Dan seterusnya bila ceritakan tentang keberkatan, lagi satu tanda keberkatan adalah apabila suasana tempat kerja kita senang dan menyenangkan. Orang senangkan kita, kita senangkan orang. Lagi tanda keberkatan, rumah kita selalu diziarahi orang. Itu pun tanda berkat. Itu tak termasuk yang tin Shopee, tak termasuk. Ya, hanya yang tu hantar barang sakat pagar kau jangan kira tu. Tapi yang datang ziarah, apa khabar, duduk minum, saudara mara. Sebab tetamu yang datang ni semuanya bawa rezeki. Dan begitu juga salah satu tanda keberkatan rezeki kita adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan. Ada banyak lagi lah. Yang tu saya simpan untuk program kita yang akan datang. Okey? Dan kemudian yang ketiga, kunci apa? Pertama kunci kereta. Kunci kereta ni adalah hala tuju mana nak bawa keluarga kita. Bawalah ke arah yang diredai oleh Allah. Kalau kita bawa hanya untuk bersuka-suka sahaja, maka rugilah kita. Nak pula bulan Ramadan. Kan? Alhamdulillah, malam ni kita settle semua. Kita baca Yasin, kita semayang jemaah maghrib, kita semayang jemaah isyak. Kita buat tarawih 10 malam ni. Kebanyakan tak pernah buat di Negeri Sembilan, yang banyak buat 10.3 ni. Dan Alhamdulillah, tepat 9.30 tamat seperti yang diarahkan oleh pihak penganjur. Dengan bantuan spotlight yang panas tadi. Jadi dia membakar kelajuan tadi. Alhamdulillah. Kan? Tapi kemudian tu dengar kan belakang kan? Dengar sikit lah kan? Alhamdulillah. Jadi itu penting. Jangan kita, walau apa pun kita buat, jangan tinggal solat. Dan pada semua yang nak murah rezeki, jangan lupa pesan Nabi. Nabi kata barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal 2 amalan ni. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang keduanya, sedekah subuh. Sedekah subuh ambil nombor akaun. Nombor akaun masjid, surau, senarai tu dah ada dalam phone kita. Pagi dalam lepas sahur tu, kita pun transfer. Zap surau ni, nombor akaun, masuk. Berapa ni? Dengan description dia, doakan saya kaya. Amount RM1. Ada macam mana? RM1 je dia bagi. Tak apalah. Yang penting istiqamah berterusan. Kenapa? Bila sedekah subuh, malaikat kata, Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu Ukasha ini, Ya Allah, dia telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadamu, Ya Allah. Kau perluaskanlah rezeki untuknya seluas-luasnya hari ini, Ya Allah. Hari itu. Itu sebab setiap hari kena buat. Ini bukan nama sebenar. Jadi makna kata kita kena buat. Kemudian keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga ada satu tiket. Nama tiket tu adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Kena ibadah banyak-banyak. Dan bila nak capai kesempurnaan ibadah, ada 4 perkara yang kena ada. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak tahu, belajar. Kedua, kena ikhlas. Tak boleh, kenapa hari ni semayang? Dalam hati kita pun tahu, aku semayang dah, semua orang semayang, aku semayang lah. Contoh. So, tak ikhlas dah tu. Kenapa semayang? Aku semayang ni sebab biar orang nampak aku semayang. Tak ikhlas dah tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai kita jadi lebih baik. Maknanya ibadah patut jadikan kita lebih baik, bukannya jadi lebih teruk. Mengumpat aja. Nampak orang, tak sangka kan dia macam tu. Ada je nak cakap. Kan? Ya Allah, tingginya dia Samsul Debat, dia katanya macam tu. Salah pula Samsul Debat tinggi. Dalam TV nampak tua, tu seko lagi. Kan? Ada je nak cakap, nak komen. Jangan dia ada 2, ribah dan fitnah. Itu kena tajuk lain juga. Tak sempat nak huraian malam ni. Mana dah 2 dah program kena panggil. Fitnah kita cakap benda yang tak betul pasal orang. Tapi ribah ni cakap benda yang betul. Tapi kalau orang tu dengar, mungkin dia kecil hati. Contohnya, dia pakai lagi kereta tu. Dah berapa tahun aku tengok dia kereta tu. Contoh. Kita rasa macam benda tu hanya sekadar cakap. Tapi kalau orang tu dengar kecil hati.
So itu adalah ribah, tetap menjadi dosa. So jangan. Nak cakap yang baik-baik. Ya Allah, hai. Dari macam fashion ni kreatif kan? Contoh. Kita pun tak tahu. Dia puji ke nyindir. Kita tahu kan? Kan sama-sama. Jadi cakap yang baik-baik. Oi, dia pakai kereta tu lagi. Besar jasa kereta tu dekat dia. Cakap yang baik-baik lah. Cakap yang baik-baik. Ya Allah, dia ni kan bagus betul lah, suka tengok dia. Walaupun dia pakai, dia ni memang berjimat. Dia pakai baju itu je. Dia tak ada kisah pun. Orang nak cakap apa? Contoh lah kan. Contoh baju tu dia ulang-ulang. Dia tak perasan bila dia ulang-ulang ikut turn tu. Sampai jumpa dengan orang tu baju yang sama. Dia tak perasan. Wah, dia dah tukar hari-hari dah. Jadi dia tak perasan. Orang perempuan tak boleh. Jangan cakap ni bukan baju itu ke. Memang dihumban dah baju tu. Tak kena pakai lagi dah. Kan dah tahu dah. Kan agaknya lah. Orang lelaki dia tak ada hal. Dia pakai baju sama ke apa. Orang tak perasan pun. Orang lelaki ni dia berzuhud. Orang lelaki ni dia redha dengan apa yang ada. Macam tu lah sepatutnya. Kan? Iyalah kan. Orang perempuan dengan orang lelaki ni memang ada perbezaan. Tu kita kena faham. Orang lelaki ni dia kalau dia dah bergaduh tu dia malas nak panjang-panjang. So okey. Memang salah I, okey. Okey. Tapi ya salah I, okey. Salah I. Itu lelaki. Tapi kalau perempuan Memang I minta maaf salah I. Tapi you tahu kan kenapa I buat benda ni. Tetap nak babitkan suami tu dalam hal tu. Itu beza. Sebab ni kan. Tapi sebenarnya dalam hal ni perempuan still ada banyak kelebihan berbanding lelaki. Tu dia. Bukan nak ambil nak bodek ke apa, tak. Tu yang saya heran, lelaki boleh buat baju beras kita beli tu. Baju tu dia boleh buat, t-shirt tu beras kita beli, gambar buntil beras tu. Beras kita beli, nak bangga tunjukkan dia beli beras. Apa jawapan orang perempuan? Dia kata beras kita beli. Apa jawapan orang perempuan? Kita yang masak tu okey tu. Ada perempuan yang memanglah dia beli tapi duit saya bagi. Lagi teruk, tahu lagi teruk. Jangan main-main. Ada gak yang macam tu. Tapi sebenarnya orang lelaki kena ingat, kita takkan boleh sebenarnya. Orang lelaki kita kena terima. Ni bukan nak ambil hati, tak ada. Saya cakap dengan dia, kita tak boleh buat banyak benda yang perempuan boleh buat. Perempuan period, ya Allahu Akbar. Kita bayang dengan lelaki period, apa jadi? Aku tak tahu lah, jajak bilik air, lepas tu nak mati semua. Kalau lelaki lah. Orang perempuan ni buat elok lagi. Ya, macam benda dia boleh buat. Lelaki tak boleh. Orang perempuan kalau mengandung, tengok macam mana dia tahan. Aduh. Macam tu. Dan dia boleh macam tu depan orang. Kalau lelaki, bulan kedua meninggal lah. Tak sempat dengan anak tu. Bulan kedua meninggal lah. Dia punya azab tu kan. Beza. Betul. Orang perempuan, dengan tahap dia beranak tu kan, dia boleh cakap, bang, anak kita jangan lebih 5 tau. Tu baru anak pertama tu. Dia sakit tadi. Jangan lebih 5 tau. 5 je. Macam tu. Kalau lelaki lah, tak tahulah, ya, janganlah beranak. Budak ni jangan keluar, boleh tak? Dia boleh, dia tu. Beza tau. Tu sebabnya kadang orang lelaki dia kena temankan isteri waktu melahirkan anak. Temankan isteri. Nanti Hafiz kena letakkan azam. Kalau isteri saya bersalin besok, saya temankan dia. Tahu. Bila tengok isteri bersalin, sakit bang. Ya, tahu, sabar. Sakit bang. Sabar. Sakit bang, abang tahu. Mana abang tahu? Dah kena marah. Abang tahu. Abang tak tahu. Orang perempuan yang tahu sakit ni. Lepas tu bila keluar tengok azab tu, akhirnya keluar anak berpeluh-peluh, tak keluar lagi. Akhirnya setelah bertarung nyawa selama 4-5 jam dalam labor room, keluarlah anak tu menitis air mata kejantanan. Sayang, tak usahlah beranak lagi. Abang tak sanggup tengok isteri abang sakit. Abang takkan anak kita seorang ni. Cukup abang kata. I sayang you kan. Bagi orang lain pula. Macam yang hujung tu tak tahan tu. Kalau jangan cakap macam tu tau. Kalau cakap macam tu, buka jahit dia balik. Kau jangan main-main. Tu kena hati-hati. Hati-hati. Jangan.
Tak ada lah. Ni gurau je. Gurau. Abang gurau aje lah. Nak lelai burung gurau. Nampak? Orang perempuan. Orang perempuan. Betul orang perempuan. Orang perempuan ni dia tak orang perempuan dia tak kedekut emosi. Tu kena faham. Dia akan tunjuk semua. Tengok. Orang lelaki dia macam tu. Orang lelaki dia macam tu. Kalau dapat katakan benda gembira kan. Ayah. Ni UPSR dapat semua A. Baguslah. Semua A ni. Iya. Bukan yang tak dengar kan. Nah lah. Baguslah. Cuba cakap dengan mak dia. Mama, apa? Mama dia punya excited tu belum tahu lagi ni. Apa? Mama, bisa nampak semua ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Terus nak WhatsApp tu. Siap masuk dalam grup family adik-beradik apa semua. Cak gambar alhamdulillah, tak sangka anak aku tak tahulah mewarisi siapa. Tolonglah doakan. Contohlah macam tulah. Iya. Sebab dia tak kedekut emosi. Betul lah bagus. Allah memang bagi dia. Tu sebab dia boleh. Dia boleh. Lelaki tak ada, lelaki macam tu dia kontrol. Jangan nangis. Tu sebab macam rancangan bersamamu tu, lelaki dia tak suka, tolong tukar. Sebab dia tak suka diganggu emosi dia. Tukarlah channel lain. Yang perempuan tengah menangis tengok. Mialah kesian dia makan siput babi ni. Dia tengok yang susah kan. Yang dia makan. Dia kesian dia semua. Hei, tak apa-apalah. Lelaki pun masuk bilik air menangis dalam bilik air. Nangis seorang. Nangis seorang. Dia tak nak orang tahu, dia sedih. Itu lelaki dia ego. Saya pernah dulu, ni satu cerita. Waktu saya belajar dekat universiti dulu. Waktu saya dengan member sama-sama fakulti law dulu. Kita orang kawan-kawan dalam 7-8 orang nak tengok movie cerita apa. Kita orang ramai lah dulu. Lepas tu, jom nak tengok cerita apa itu tau. Kabikushi Kabigam. Masuklah dalam tu. Masuk duduk dalam tu baru tahu punya lama 3 jam setengah mengangkang keluar pada wayang. Punya lama koreh dalam tu. Ya Allah. Yang tak tahan, saya nampak tau reaksi dalam tu. Saya tengok ujung tu ada seorang yang India tu. Maknanya dia faham lah tu. Faham. Yang budak-budak UiTM, ni budak perempuan UiTM ni semua nampak lah. Dia ambil tudung dia lap semua, dia nangis. Tiba-tiba adalah yang couple belakang ni. Dekat ni, couple. So, yang boyfriend dia kononnya nak bagi tahu. Kau lain kali kalau kau sedih kau diam, kau jangan cakap tengah gelap ni orang tak tahu, kau diam. Dia nak cakap dengan girlfriend dia, kesian mak dia kan. Terkeluar, sian mak dia kan. Saya tengok kau nangis ke? Saya tunggu habis cerita, tunggu lampu buka. Kau nangis tadi, menada, dia tak ngaku. Tapi itu dah lelaki macam tu, dia memang dia kedekut emosi. Dia cuba tak nak tunjukkan macam dia beria sangat lah. Ego lah, tu biasa. Tapi seorang isteri, dia patut dia dah tahu dah sweet suami dia. Suami balik dah ready dah. Abang, jangan tanya dia, balik bang. Jangan tanya soalan tu. Dia memang balik. Kau tanya lagi pasal. Daripada pagi kau tak nampak dia, tiba-tiba kau nampak dia, memang dia balik lah. Balik bang, tak, nak pergi. Kau tak nampak dia, kan jadi kemarahan tu. Ya Allah, seronoknya tengok abang dah balik. Macam tu. Bang, rindu sangat tak boleh nak bayang. Habis abang ni apa? Abang ni lebih lagi tau. Nampak tak? Iya. Lepas tu, nampak siap depa. Ni KPI dia depa tangan. Abang. Lepas tu peluk tengok mana yang dapat kan. Mana yang dapat ni? Macam tu je dapat. Contohlah kan. Tak apa, itu lagi bagus sebenarnya. Jangan malu dah gemuk. Tak apa, pegang padat macam tu. Ya Allah, seronok je. Daripada yang slim ni. Heleh. Iya. Betul. Jadi jangan risau badan kita gebu. Jangan risau. Suami kadang suka. Betul. Dan bila balik, abang, ya Allah seronok tengok abang datang. So macam mana? Ada masak tak ni? Abang, hari ni saya masak lauk kegemaran abang. Ya ke? Lauk apa?
Tak lain tak bukan telur sak kicap. Allah, bestnya. Dia perbualan ni sebenarnya yang merangsang hormon kasih sayang sebenarnya. Betul. Dekat tempat makan kan. Tu sebabnya kita tengok. Orang dulu-dulu. Tanyalah orang-orang lama. Pinggan dengan gelas cawan seorang ayah beza dengan orang lain. Kenapa? Sebab hormat. Betul tak? Tengok ayah kita. Kita balik main bola. Aduh, haus lah bu. Pergi ambil ni. Cawan pergi ambil dekat sinki. Air ambil dalam peti ais. Lepas tu pegang cawan si. Ini cawan ayah ni. Letak je dulu si. Ambil cawan lain. Nampak? Hormat. Sekarang bangga dia. Lepas tu dari segi adab, bagi suami, biarlah cawan gelas yang beralas. Dia jemput bang minum. Ni kau bangga dengan cawan IKEA RM2.70 tu. Nah bang. Kau ingat ni kelab malam. Yang suami pun ambil. Tengok. Kau berlakon drama kan? Tengok kan macam mana? Jemput bang. Siap dengan tapak tu kan. Siap dengan tapak dia kan. Nah, itu adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Itu dia. Betul. Itu yang penting. Lepas tu bila duduk tu kan, kacau. Sambil-sambil tu temankan. Itu penting. Itu hormon kasih sayang namanya. Dan kemudiannya, yang terakhir sekali, kunci kebahagiaan adalah, apa dia? Kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak ada kunci. Semua orang ada kunci. Tolong mainkan peranan masing-masing. Jangan ingat, oh, aku isteri. Ini bukan kerja aku. Tak. Mana yang kita boleh bantu, kita bantu. Suami pun sama. Jangan kita ambil kesempatan pula. Kadang nampak isteri tu lebih kurang, maka kita biarkan. Dari segi nafkah nak kena cerita. Benda ni mungkin sensitif sikit. Baru-baru ni saya ceramah untuk IPK Sabah. Saya kata, bila sebut tentang nafkah, kadang-kadang ada lelaki sebut. Ada lelaki, minta maaf. Ada suami sebutnya, saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya daripada awak. Kadang-kadang ada lelaki cakap macam tu. Sebenarnya tak betul. Macam mana pun sebagai suami, kena utamakan isteri dan anak-anak dia dulu, baru mak dia, dari segi nafkah. Buat baik pada mak ayah memang tak pernah putus. Itu tak pernah dinafikan. Tapi bab nafkah, kena utamakan isteri dan anak-anak dulu. Tu sebabnya. Tapi kalau tak mampu ustaz macam mana? Itu sebab kena fikir dulu sebelum kahwin. Tapi insya-Allah dengan berkat ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, kita jaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah hablum minan nas, insya-Allah Allah akan murahkan rezeki kita. Allah pemudahkan. Dan ingat, orang perempuan berhentilah bercakap, saya ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana ni. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Kadang dia cakap memang lembut dah, tapi maksud dia tu kasar. Abang yang mana tadi? Abang pergi bandar kejap. Oh ya ke? Abang naik kereta mana tadi? Kereta tu lah. Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa. Sabarlah aku kan. Sentap tak sentap tu. Rasa nak pulang balik, kereta tu dengan geran-geran tu ambil lah balik kan. Ingat perkongsian hidup kita dalam rumah tangga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah setakat itu. Okey, sambung balik. Jadi tak, saya nak berpesan. Ingat yang pesanan yang paling penting sekali dalam keluarga kita. Kita ni keluarga yang besar. Keluarga yang besar. Jadi tolong elakkan 3 perkara penyakit tadi yang boleh merosakkan keluarga. Jangan kita tamak-tamak. Tak ya. Kita syukur. Apa yang kita ada, alhamdulillah. Yang kita tak ada, mungkin belum rezeki. Itu saja. InsyaAllah. Pada yang belum ada anak, jangan risau. Doa sahaja. Kadang-kadang kita kena ingat, doa kita ni 3 je keadaan. Pertama, Allah makbulkan sama macam kita minta. Kedua, Allah tak makbulkan macam yang kita minta sebab Allah bagi lagi baik lagi. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala tak makbul ke atas dunia, Allah bagi yang terbaik di akhirat nanti. Contoh, mungkin Allah tak bagi anak kita pada tahun pertama, kedua, ketiga. Tiba-tiba tahun yang keempat. Saya harap kita akan jadi bertiga tahun depan. Tak. Tiba-tiba berlima. Baik kau. Macam mana tu? Bukan pertambahan dari kedudukan isteri. Tak. Anak tu kembar terus.
Jimat masa. Allah, maaf, 3. Macam tu. What happened? Dia kata kan. Apakah yang telah terjadi? Kata kan. Rezeki Allah bagi. Sebenarnya rezeki Allah ni, ada orang tanya saya 3 tahun lepas, ya Allah, dia kata Ustaz, nak tanya sikit Ustaz selalu sebut rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Boleh macam soalan ni, kata. Saya kata dia bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk kat alamat. Kenapa pula? Orang tu buta apa hal? Sebab rezeki tidak semestinya sama macam yang kita minta. Kita kena ingat, kadang Tuhan bagi rezeki suami yang memahami, bagi rezeki suami romantik, bagi rezeki menantu yang baik dengan mentua, boleh gurau-gurau, bagi rezeki isteri pandai masak, lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging per kilo, kan? Macam mana dia buat tu? Kan? Handal tu. Kan? Tak, memang dah ada daging dalam kuali tu. Dia lempar sayur memang ada daging tu. Janganlah terperanjat apa magic buat, kan? Tak. Kan? Ya, rezeki. Itu dah beli golak macam tu pun rezeki tu. Beli golak tu gembira betul lah. Betul. Saya pernah jumpa ada seorang tu, dia macam tu lah. Ada yang saya jumpa dulu, dia tak, ni cerita betul tau. Ni share sikit lah. Di Kedah, ada member saya ajak, lepas pertandingan debat tu, dia ajak, jom pergi rumah makcik aku. Sampai kat pintu pagar tu, sebelum masuk, kau jangan gelak tau. Kenapa lah? Makcik aku ni kuat tergelak. Biasalah ingat macam ni lah. Rupanya lain. Rupanya, Assalamualaikum. Salam. Apa hal ni? Salam. Ya, kawan saya Samsul. Samsul. Kelakar kena maku ni. Rupanya dia punya saraf tu, dia dah putus, dia gelak aja. Saya tengok dia bancuh air kat dapur kan. Saya kata, oh Allah. Orang macam ni, jangan bawa tengok orang meninggal. Jangan. Takut kecil hati tuan rumah. Asal meninggal ni accident. Accident. Jangan. Tak, ni tapi ini betul. Tak, bukan kata apa, betul. Tapi itu sebabnya hati-hati. Itu sebab gelak kan. Jangan lebih 3 kali. Tutup macam tu. Tu dah ada simptom-simptom dah ada. Dia merakam, dia golak. Kak. Macam mana kan? Tu tak apalah. Rezeki lah tu. Rezeki. Gurau. Tapi betul. Tu kesahan tu. Tapi apa-apa pun, saya doakan agar kegembiraan itu bertambah di dalam keluarga ini. Rezeki terus berkembang. Pada mereka yang nakkan anak, kita dah doa sama-sama, yakin ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan Al-Mubarak, segala pintu syurga dibuka. Malaikat berlumba-lumba nak mencatat amalan. Kita doa, nampak macam biasa-biasa. Cuma masalah kita kadang kita doa, kita tak yakin. Kena yakin dengan doa kita. InsyaAllah. Udu'uni istajib lakum. Kan berdoalah, aku akan makbulkan, aku akan mustajabkan. Jangan risau. Doa. Usaha je. Usaha, insyaAllah. Dan saya doakan kepada semua yang tengah struggle ke dalam bisnes, dimudahkan. Dilancarkan rezekinya. Apa juga dengan anak-anak nak ambil peksa, dilancarkan keputusan dia. Dipermudah, terangkan hati dia, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Jadi impian kita, keluarga kita biar tinggi, tak apa. I nak anak 5. I nak keluarga kita ni berkembang. I nak kita bisnes maju jaya. Macam tu kan. Bak kata ahli falsafah tu, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kena-mengena busut dengan laut, dah ada cakap macam tu, saya ulang je lah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang ai di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik, keluarga ini mengundang, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja.